Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan sambung kepada topik pewarisan. Sebelum ini di dalam kelas cikgu sudah ajar tentang hukum Mendel pertama, iaitu di mana Mendel dia telah buat satu eksperimen, dia kacukkan satu ciri, contohnya ciri ketinggian. Dia ambil ciri ketinggian iaitu tinggi dan rendah dan dikacukkan. Dan hasil daripada eksperimen itu, Mendel telah mendapat satu kesimpulan yang yang dipanggil sebagai hukum Mendel pertama. Okey, setiap ciri dikawal oleh sepasang alel. Alel, kalau kamu masih ingat, alel ni adalah huruf-huruf tu. Okey, sepasang alel. Kemudian hanya satu daripada pasangan ini akan diwariskan kepada gamet. Okay, kemudian hari ini apa yang cikgu ingin terangkan ialah tentang hukum Mendel kedua. Okey, hukum Mendel kedua ni di mana Mendel dia buat lagi satu eksperimen, tapi kali ni dia kacukkan dua ciri. Dua ciri. Kalau kamu boleh tengok di muka surat 246 di buku teks. Okay, fenotip induk. Fenotip ini adalah fizikal yang kita boleh nampak. Dia kacukkan dua ciri yang dia ambil adalah tentang biji bulat ini dengan warna biji itu. Okay. So di sini dia kacukkan ciri biji bulat yang berwarna kuning dikacukkan dengan biji kedut yang berwarna hijau. Okay. So ini adalah gambar dia lah untuk kamu senang faham. Okay, ada perkataan bakatulin di bawah ni. Bakatulin maksudnya semua huruf dia, kalau dia biji bulat berwarna kuning, ini adalah dominan. Okay? Ini adalah dominan, jadi semua huruf besar. Kemudian biji kedut dan berwarna hijau ni sebenarnya adalah bakal resesif. Jadi semua huruf kecil kalau dia cakap bakatulin. Okay, dia adalah homozygot. Homozygot maksudnya dia tidak bercampur dominan dengan resesif. Dia semua resesif, ini semua semua dominan. So dia adalah homozygot. Okay. Okay, kemudian apabila ini adalah genotip. Genotip maksudnya genetik. B besar, K besar, K besar, B kecil, K kecil, K kecil. Okay, sebelum kita pergi dia macam mana dia dikacaukan, kita tengok di sini bahagian petunjuk dia sudah jelaskan ini adalah wajib. Kalau kamu diminta lukis raja skema ni, kamu mesti buat petunjuk B besar tu mewakili apa. Alel dominan untuk biji bulat, B kecil pula ialah alel resesif untuk biji yang berkedut dan seterusnya. Okey, baik. Jadi berlakulah meiosis. Meiosis maksudnya secara rawak dia akan hasilkan gamet. So gamet yang terhasil, kalau B ni hanya satu, ini kita buat kesimpulan dalam hukum Mendel yang pertama, dia bagi tahu dia biji bulat ni dia dikawal oleh sepasang alel, iaitu B besar. Tapi hanya satu sahaja dari pasangan itu akan diwariskan, iaitu B besar lah. Okay, begitu juga dengan ini. K besar maksudnya dia berwarna kuning, dikawal oleh sepasang alel, tapi hanya satu saja alel yang diwariskan. Okay, kemudian ini pun benda yang sama berlaku. Dikawal oleh sepasang alel resesif, tapi hanya satu saja yang diwariskan. Ini pun sama juga. Okey, apabila berlakunya persenyawaan, kamu tengok di sini persenyawaan maksudnya gabung. Berlakulah persenyawaan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Cara tulis dia mesti macam ni, bukan B besar, K besar, B kecil, K kecil cara kamu gabung. Salah, sepatutnya beginilah. B dulu, kemudian baru K. Dan dimulai dengan huruf besar dulu, sekiranya ada, barulah huruf kecil. Jadi, ini adalah generasi yang pertama. Fenotip, apa yang kita nampak, semuanya akan jadi biji yang bulat dan berwarna kuning. Sebab B besar ada di situ, B dominan, dan K besar di situ. Okey, K dominan maksudnya semua akan biji bulat dan berwarna kuning. Kemudian
kita ambil ini, generasi yang pertama ini, kita kacukkan sesama dia. Okay, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan ini pun kita akan kacukkan juga sesama dia. Okay. Okay. Kemudian ini adalah ulangan saja, kita bagi tahu dalam fenotip pertama ini dia punya fenotip dan genotip dia ini. Okay. Ini yang paling penting. Part ini pelajar awal-awal mungkin keliru lah. Okay. Kita cuba buat dia punya meiosis. Meiosis. Ini cikgu akan terangkan guna gambar aja dulu. Nanti saya akan buat satu video lagi yang akan saya tunjuk from scratch. Dah awal-awal macam mana boleh terhasil daripada satu helai kertas kosong, kita akan tengok macam mana dia boleh terhasil macam ni lah. Okay. Jadi untuk hasilkan gamet ini, kita kacuk sesama dia dulu di sini. B besar dengan K besar di sini. B besar, K kecil. Yang ini. Kemudian habis sudah untuk B besar, kita buat ini lagi. B kecil, K besar, B kecil, K kecil di sini. Okey, so kita akan dapat gamet. Gamet ini benda yang sama juga saya buat di sinilah. Nanti kita akan buat ini benda yang sama. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B besar, B kecil, K kecil. So kita sudah hasilkan gamet. Okey, selepas hasilkan gamet, biasanya untuk hukum Mendel pertama kita akan buat zigzag macam kita akan buat silang kan. B besar, K besar ni silang dengan ni. Okey. Untuk hukum Mendel yang kedua ini, kita akan gunakan segi empat panat. Okey, segi empat panat square. So ini adalah lebih teratur, lebih kemas. Jadi kita akan gunakan kaedah panat square. Segi empat panat, okey. So di sini ini adalah mewakili gamet jantan. Ini adalah mewakili gamet betina. Jadi kita susun dia secara dalam jadual. Okey, tengok di sini. Ini adalah untuk gamet jantan. B besar, K besar. Kemudian ini B besar, K kecil. B kecil, K besar. Kemudian B kecil, K kecil. Untuk atas ni. Kemudian bahagian ini pula gamet betina kita cross di sinilah. Okey. Benda yang sama, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian di sinilah kita akan cross kacuk dia. Okey, kita gabung huruf dia, B besar, K besar. Lepas itu kita terus buat dia punya kesimpulan. Apabila ada huruf B besar, K besar, automatik dia adalah bulat dan kuning. Okey, seterusnya nanti kamu tengok satu persatu. Cikgu tidak akan ulas satu-satu sebab nanti kamu boleh tengok sendiri. Okey, akhirnya nanti kita akan dapat kesimpulan di sini nisbah fenotip. Nisbah fenotip berapa yang kamu dapat. Okey. Kamu akan dapat biji bulat kuning dapat 9. Betul ke 9? Mari kita tengok. Okey, bulat kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. 9. Okey. Bulat biji bulat dan hijau. Bulat dan hijau 1, 2, 3. Okey, 3. Biji kedut dan kuning. Kedut kuning 3 dan satu sahaja ini dia kedut dan hijau. Maksudnya semua resesif. Okey. Biasanya ini adalah kacukan dihybrid. Dihybrid maksudnya dua ciri. Okey, dua ciri maksudnya yang ini ciri apa yang dia gabung? Keadaan biji tu biji bulat dan warna kuning. Dia ada dua ciri dalam satu gabungan. Berbeza dengan sebelum ni kacukan monohybrid. Satu ciri sahaja. Okey. Biasanya apabila kamu ubah apa-apa ciri pun contohnya warna bunga dan keadaan biji lah. Okey, contoh biji bulat bunga purple. Biji kedut
bunga putih. Apa-apa ciri pun kalau dihybrid, kamu mesti akan dapat 9331. 9331. Okey. Itu adalah satu guideline lah kalau kamu buat kacukan tu betul atau salah. Okey, biasanya kamu akan dapat 9331. Okey, so jadi seterusnya next video cikgu akan tunjuk macam mana kita akan buat satu ciri tu, dua ciri dikacukan.